اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 33, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Kena mari ke depan sikit lah. Spekar tak ada hari ni. Tak ada spekar. Spekar tak buka. Muka surat 33, baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifatun ma'aniyun. Sifat ma'ani. Diterjemahkan ma'ani ni beberapa perkara makna. Maknan. Kali baris asal dia. Beberapa perkara maknan. Mana contohnya umpama qudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama qudrah. Ada temarbutah tu. Bukan umpama qadar, bukan qudrah. Kita dahulu di muka surat hadapan dahulu, sebelum daripada membaca kitab ni, hendaklah didahului pada membaiki. Ingat dah dahulu? Di halaman depan. Halaman depan tu dia ada muka surat 1, muka surat 2. Tu di dalam dah sikit sebelum tu. Dia ada 11 bilangan. 11 bilangan yang kita nak kena baiki. Kita sekarang ni bilangan yang ke-9. Bilangan 9. Salahnya qadar. Betulnya qudrah. Pada ni. Kena baiki dulu tu sebelum kita nak masuk kitab ni. Dia ada 11 bilangan yang mana kena baiki. Maka kita fahamlah apabila kita baiki ni, baiki hak cetakan salah. Bukan hak tuan kitab. Baiki hak cetakan tersilap. Tetapi apabila disedarinya kemudian, jadi cetakan ni tak boleh nak tu dah, sebab dia cetak sekali-sekali tu banyak. Maka buat pembetulan di halaman hadapan. Kadang-kadang dalam buku-buku pun ada kan. Dia ada pembetulan. Pembetulan ni diletak di halaman hadapan, sebab di dalam cetakan tu ada yang tersalah. Jadi tersalahnya bukan hak tuan kitab, tetapi hak cetakan. Jadi hak kena baiki ni ada 11 bilangan. Kita baiki dululah sebelum daripada kita nak membaca kitab. Umpama qudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak ni bahagian dalam sifat 20. Dalam sifat 20 dia ada 4 bahagian. Satunya nafsiyah,
Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat maknawiyah. Jadi pecahan-pecahan ni untuk lebih, untuk kita ni lebih memahami tiap satu sifat. Tapi pecahan ni hak fardu kifayah lah. Hak fardu kifayah. Pecahan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini pecahan untuk lebih mendalami lagi lah pemahaman kita. Tapi ni kalau tak erti pun tak ada salah ni. Tapi kalau kita mengaji kaedah sifat 20, memanglah didatangkan pembahagian ni. Tapi hak fardu kifayah sudah disebut. Maknanya kalau kita kurang boleh mengikuti, tak apalah, dahulu kita dengar dahulu. Makna dengar lain kali tu lebih sikit lah kita boleh ambil. Hak mula-mula dengar, hak mudah-mudah pun bagi kita kadang-kadang kita payah nak faham. Hak mudah-mudah kadang-kadang. Hukum pekah mudah-mudah je. Tapi terkadang hak mula-mula kita dengar tu biasa je. Siapa yang belajar, tak ada lah kata hari pertama belajar tu nampak selalu. Hak hari pertama belajar tu nampak selalu orang hak belajar dah. Orang hak belajar dah. Yang istiqamah belajar, hak belajar dah. Dia mari dengar mana-mana kuliah, dia dengar mula-mula tu dia boleh ikut lah sebab dia hak belajar lama dah. Adapun kalau hak baru belajar, siapa-siapa pun sama je. Mula-mula dengar tu terkadang cara penyampaian orang yang mengajar dengan bahasa dianya, dengan cara dianya, kadang-kadang mula-mula tu kita tak berapa boleh turut. InsyaAllah lama-lama tu kita boleh faham lah slow-slow. Biasalah. Ni pula bukan hak fardu ain, hak fardu kifayah. Tapi memang kalau kita biasa ngaji kaedah sifat 20, pembahagian sifat 20 kepada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah ni hak perkara hak biasalah, ilmu hak asbab biasa walaupun bukan fardu ain. Panas sikit tau. Panaslah sikit. Jadi tak tahulah kita ni macam mana, banyak sangat tergendala. Tergendala jadi banyak. Banyak tergendala kita ni. Tu ujian Melaka lah tu. Kita nak kena cari tempat lain sebagai ganti ke, kita kena bincang semula lah. Sebab tak boleh gitu siang kat orang. Orang mari jauh-jauh. Dan orang mari ni bukan semuanya masuk masjid. Ada orang yang duduk dalam kereta sebab dia uzur. Lepas tu kadang-kadang hak duduk dalam kereta tu kalau speaker suara tak jelas, dia mesej lah, Ustaz suara tak apa jelas. Ni. Jadi saya tahu tu sebab dia mesej. Siapa ni orang hak bukan tak ambuh masuk masjid. Tak ada orang tak ambuh masuk masjid. Masuk masjid boleh niat iktikaf. Tapi ada orang ni dia ada keuzuran. Jadi dia ada keuzuran nak masuk masjid, dia tak boleh. Bukan uzur haid nifas sahaja, uzur orang tu sendiri. Nak kadang setengah orang ni tengok tangga tu, ngilim pala lalu dah. Walhal tangga tu tak banyak mana tu. Tapi tengok tangga tu ilim pala dah. Walaupun ada berapa tangga je tu. Tapi tangga, dia tangga tak boleh. Ada. Maknanya siang lah. Orang nak mari belajar jauh-jauh. Lepas tu tak tahulah sebab apa. Kita kena jalan juga sampai masa kita jalan. Sampai masa kita jalan. Kemudian nak rapat-rapat pula sekarang ni kena ada penjarakan. Jadi gitulah pulaknya. Orang perempuan dengar tak? Setara ni je lah boleh akad suara. Setara ni je lah boleh nyaringkan suara. Orang perempuan boleh dengar? Jadi pembahagian sifat 20 pada 4 bahagian ni untuk supaya kita lebih memahami lah. Contohnya yang terdahulu
sifatun nafsiyatun. Nafsiyah ni sifat yang dibangsakan kepada diri. Yang dibangsa ni yang dinisbahkan. Gitulah sebab dia masuk ya nisbah tu. Nafsiyah. Dia masuk ya nisbah tu yang dibangsakan kepada diri. Diri tu zat lah. Apa makna sifat nafsiyah ni? Iaitu sifat wujud. Apabila sebut kata sifat wujud, maknanya akal kita terus pergi kepada diri sesuatu. Bukan gitu? Ada. Mana kalau contohlah kita tanya, ada tak barang ni? Contohlah kalau kita pergi kedai, ada tak barang ni? Tuan kedai kata ada. Bila tuan kedai kata ada, otak kita ni tuju kepada diri barang lah ke mana? Ke otak kita tak tuju pada diri barang? Sekarang ni barang tu ada ke tak? Tanya tuan kedai. Tuan kedai kata ada. Mana otak kita terus pergi kepada diri barang, zat barang. Itu dipanggil sifat bahasa diri. Itu nafsiyah. Lepas tu barang tu macam mana dia punya sifat dia, kita tengok pula lah kita kenang ke tak. Yelah, barang tu barang baru ke, barang tu barang lama ke. Kita tengok dia punya apa ni? Expired tu lah tarikh dia tu. Tengok-tengok Allah barang ni nak habis dah expired. Kita tambah lah. Maknanya barang tu, sifat barang tu baru ke, lama ke, hak tu semula. Tapi bila sebut kata wujud, ada, otak kita terus pergi kepada diri perkara tu. Itu dia panggil sifat nafsiyah. Tu sahaja nak ceritanya. Faham tak ni? Tu je. Mana sebut kata wujud, akal kita terus pergi kepada diri perkara. Ini bukan kata nafsiyah hak qadim, hak wujud Allah yang qadim. Wujud makhluk yang baru pun dia panggil nafsiyah juga. Pada ni tadi contoh tadi kan barang tadi, barang tu benda yang baru, barang yang baru. Tapi dia panggil nafsiyah lah juga. Tu saja pada ni. Dia nak pecah tu. Apa dia nak ni? Maksud sifat wujud tu. Sifat yang dibangsakan kepada diri. Serta akal kita tidak terima satu perkara tanpa sifat wujud. Satu diri, satu zat tanpa sifat wujud. Akal boleh terima tak? Satu diri, satu zat, satu benda tapi tak ada sifat wujud. Akal boleh terima? Tak boleh terima. Tapi kalau satu diri, satu zat, satu benda tanpa sifat kidam, boleh terima kita lah. Tanpa sifat kidam. Satu diri, satu zat, satu benda tanpa sifat bakar. Kita lah juga. Satu diri, satu zat, satu benda tanpa sifat kudrah. Tu orang terlantar. Tak ada sifat kudrah tu. Tapi akal boleh terima tak? Satu diri, satu zat, satu perkara tanpa sifat wujud. Boleh terima? Boleh? Panas sikit pun boleh mikir juga tau. Boleh terima tak akal satu diri, satu zat, satu perkara tanpa sifat wujud? Akal tak boleh terima. Itu dia panggil sifat bahasa diri. Jadi diri, zat, perkara dengan wujud ni seolah-olah macam hak tula je. Ada zat, ada wujud. Ada wujud, ada zat. Gitu je lah. Hilang zat, tak ada lah sebab wujud. Zat hancur dah, hilang dah zat, maka tak ada lah sifat wujud. Jadi dua ni jadi seolah-olahnya macam hak tula je antara diri, zat, perkara benda tu dengan wujud. Seolah-olahnya hak tula. Itu dia panggil sifat bangsa diri, sifat bangsa zat, sifat nafsiyah.
Kemudian sifat salbiyah, sifat yang bangsa ternapi, bangsa ketiadaan, yang mana sifat ni kita nak reti dia, kita kena tafsirkan dengan ketiadaan. Dengan dok, dengan tidak. Itu sifat salbiyah. Sifat yang mana yang dibangsakan kepada ternapi perkara-perkara yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kidam, menafikan permulaan, ternapi permulaan. Sebab permulaan tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baqa, ternapi kesudahan. Sebab apa? Kesudahan bagi zat Allah tidak layak. Tu. Dia panggil sifat salbiyah. Sifat yang bahasa ternapi, yang mana kita nak reti sifat ni, kita kena tafsir dengan ketiadaan. Kidam, ketiadaan awal. Baqa, ketiadaan akhir. Mukhalafah, ketiadaan menyerupai yang baharu. Itu panggil sifat salbiyah. Nak reti sifat ni, kena tafsirkan dengan ketiadaan, dengan tidak. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, tidak serupa dengan yang baharu. Itu salbiyah. Adapun kudrah, artinya kuasa. Tidak lemah. Tu menafikan juga tu sifat yang tidak layak bagi Tuhan, lemah. Tu lazim je. Bila sebut kata kuasa, maka tidak lemah. Ke nak reti kuasa, nak reti kudrah, kena terjemah dengan tidak lemah? Dah. Sebut kudrah artinya kuasa, faham dah? Tapi lazimnya tidak lemah. Itu lazim dia je. Adapun baharu, adapun sedia. Apa sedia ni? Kalau bahasa Melayu kita dah, kalau sebut sedia banyak perkara tu. Sedia tak lagi? Sedia nak pergi jalan siap tak lagi? Sedia, kenapa sedia ni? Sebab lama masa pun sedia kala juga. Sedia kala dah duduk kapung ni. Sedia kala juga. Sedia mana apa? Ketiadaan permulaan bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Nak reti apa makna sedia? Kena terjemah dengan ketiadaan permulaan. Tidak ada permulaan. Jadi nak reti sedia, kena datangkan ketiadaan ataupun tidak ni, dipanggil sifat bangsa ketiadaan. Dipanggil salbiyah. Salbiyah. Pada ni. Tu hak dua sifat hak minggu lepas. Ialah fardu kifayah pun biarlah. Kita duk ngaji ni gitulah. Maknanya hak fardu kifayah pun kita lalu juga. Kita ambil jugalah. Kita ambil juga hak apa hak ada dalam kitab. Tambahan pula nafsiyah salbiyah ni hak biasa dah. Walaupun fardu kifayah, bukan hak kita kata ngaji sifat 20 nafsiyah salbiyah ni benda yang pelik-pelik dah. Bukan kalau orang tua-tua dulu dia tekan tu nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah, dia tekan. Mana apa tekan? Kalau tak reti juga, kalau tanya minggu hadapan, nafsiyahnya apa, salbiyahnya apa, ma'aninya apa, maknawiyahnya apa, tak boleh nak jawab. Tak ambuh halih tajuk no. Tak ambuh halih tajuk no. Maknanya kena ingat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kemungkinan orang tua-tua kita ni bukan tak tahu hak tu bukan fardu ain, tapi pela-pela belajar. Kalau buat rengang-rengang ni fardu kifayah, tak reti pun tak apa, dia pun buat khoyah. Otak kita lain lah sebab tak reti pun tak apa. Jadi kalau minggu depan tak reti juga nafsiyah salbiyah ma'ni maknawiyah, tambah halih sungguh sikit dah kerana. Tapi memang dulu kadang-kadang dia ditekan. Kena ingat nafsiyah apa makna, ada berapa? Satu wujud,
Salbiyah apa makna? Ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah. Ada 5. Kemudian ma'ani maknawiyah. Apa makna ma'ani? Apa makna maknawiyah? Kemudian sifat ma'ani ada berapa? Ada 7. Kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah pun ada 7. Kaunuhu qadirang sampai kaunuhu mutakalliman. Ada ni. Tahu apa makna, kemudian tahu berapa bahagian. Jadi hak ni dia nak masuk pula kepada bahagian yang ketiga, sifat ma'ani. Ma'ani ni diterjemuh dengan beberapa perkara maknan. Dia bagi asalnya maknan lah. Kalau kita cakap kod Melayu, beberapa perkara makna. Makna di sini bukan makna maksud, bukan ni. Faham tak ni? Bukan makna maksud, bukan. Maknan di sini, maknan ni dia ma'ani jamak. Kan minggu lepas cerita dah kan, jamak mufrad tasniyah jamak, mufrad tasniyah jamak. Jadi ma'ani ni jamak, mufradnya ma'nan, jamak dia ma'aniyun. Berapa jamak? 7 kan, kudrah sampai ke kalam. Jadi apa makna maknan? Apa makna maknan? Makna tu maksud, maknan tu perkataan, tu perkataan maknan. Sini diterjemuh dengan beberapa. Sebab apa beberapa? Jamak. Beberapa lah. Kalau kita kata ma'ani beberapa maknan, gitulah. Beberapa perkara maknan. Sebab apa dia terjemah dengan beberapa? Sebab ma'ani itu adalah lafaz jamak. Kita pergi pada lafaz mufrad, maknan. Apa dia maknan? Maknan ni perkara yang ada. Maknan ni sifat yang ada. Itu maknan. Sifat yang ada, perkara yang ada, itu maknan. Maknan ni sifat yang menunjukkan atas perkara yang ada. Sebab kudrah sampai ke kalam dia panggil sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Sifat yang ada. Mana apa ada di sini? Maknanya di hari akhirah kita boleh tengok sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Sifat yang ada, ada di zat Allah. Adapun sifat wujud, kidam, baqa, itu bukan sifat yang ada. Diri sifat tu kita reti je, bukan ada. Dari akhirah boleh tak tengok sifat wujud? Tak boleh. Boleh tengok zat Allah je. Di hari akhirah boleh tengok tak sifat kidam baqa? Tak boleh tengok. Bukan sifat yang ada, cuma reti sahaja. Zat yang tidak ada permulaan, kidam. Zat yang tidak ada kesudahan, baqa. Reti gitu je. Macam contoh ginilah. Kita ni sekarang panggil kekal jugalah. Sebab kita belum lagi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang kita kekal, bersifat dengan sifat kekal di saat sekarang. Hak kekal Allah tidak ada kesudahan tu, kekal Allah. Kekal kita ni selama mana dikekalkan oleh Allah. Jadi saat kita masa lagi ada ni dikekalkan oleh Allah. Kita bersifat dengan kekal. Mana sifat kekal? Tak ada sifat kekal. Dah.
Selagi kita tidak dibinasakan oleh Allah, kekallah namanya kita. Sebab kekal dia kedok, reti sahaja, bukan ada pun. Gitu je. Ada pun kudrah, sifat yang ada. Ni. Kita buat misal kepada makhluk lah. Misal kepada kita. Ni zat kita. Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Tuhan letak kudrah di tubuh kita. Kudrah ni ada ni. Boleh tengok, tak boleh tengok. Kalau Tuhan boleh tengok, boleh lah tengok. Kalau tak boleh tengok, tak boleh tengok lah kita. Walaupun benda ada, perkara ada bukan semua boleh tengok. Banyak perkara ada yang kita tak boleh tengok. Ke semua perkara ada boleh tengok? Jin ada? Ada? Boleh tengok tak? Boleh tengok lah di hari akhirah. Di hari akhirah kita boleh tengok jin. Jin tak boleh tengok kita pula. Mana perkara tu ada. Jin benda yang ada. Sah dilihat, mana boleh dilihat. Cuma tak boleh lihat lagi sekarang sebab Tuhan tak boleh lihat lagi. Itu je lah. Tapi kalau benda ada, memang boleh dilihat. Kalau diperlihatkan. Jadi sekarang ni, kudrah yang Tuhan letak di kita ni, tenaga yang Tuhan letak di kita ni ada ke tak? Ada. Kalau kita tak boleh lihat sekalipun, kita boleh merasai. Boleh merasai ke tak? Cuma kita ni hak ada semua kudrah ni tak boleh nak beza dah. Kalau tanya dengan orang yang ada ketika lesu, tak ada langsung kudrah, hilang habis dah kudrah di tubuh. Ada ketika tu mari segar sangat-sangat. Orang ni dia sedar. Ketika ni Tuhan beri tenaga, alhamdulillah. Hak biasa sedar ni, hak Tuhan tarik, Tuhan beri. Tuhan tarik, Tuhan beri. Ni hak sedar. Hak ada semua tu, tak ada dah ingat ke Tuhan dah. Dah. Daripada budak lagi, sehat, bertenaga. Sampai sekarang. Jadi kita pun tak ingat dah bahawa tenaga yang ada di kita ni Allah yang letak, Allah yang jadikan. Hak mana hak sedar saya, orang hak Tuhan uji, satu ketika lesu, satu ketika bertenaga. Alhamdulillah, sehat hari ni, boleh pergi belajar, boleh pergi masjid, sehat. Mana pun ni kita boleh rasa sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Sebab sifat kudrah ni ada. Tu maknan. Tu dia panggil maknan. Perkara yang ada. Adapun kekal, kekal. Kita kekal sekarang. Bukan perkara yang ada, cuma kita reti. Kita belum lagi dibinasakan oleh Allah, kita bersifat dengan kekal. Ni, kita bersifat dengan seorang, satu. Satulah kita ni. Mana sifat satu? Tunjuk, ni zat. Ni zat. Sifat satu mana? Pening pula lah. Pening. Sifat satu tak ada kita tunjuk, dia kata bukan. Dah tunjuk benda. Ni tunjuk ni. Ni zat. Mana sifat satu? Reti je. Tok berdua, tok kembar tu satu lah. Reti saya bukan ada pun. Hak sifat yang ada sungguh di kita tadi, kudrah. Sifat yang ada di kita ni, warna kulit. Itu maknan. Ni warna kulit ni, maknan ni. Sifat yang ada. Warna kulit apa? Coklat. Apa sawo matang. Apa panggil? Sawo matang. Gitulah. Coklat lah kita katanya. Nak kata putih, tak ada putih. Ada putih. Mana apa ni? Warna yang ada di kulit kita ni dipanggil sifat maknan. Hati je lah. Apa maknan? Perkara yang ada. Ada ni. Sifat makna ni perkara yang ada. Dia gini. Saya sebut tadi tu macam kudrah itu maknan.
Kalau maknan bagi makhluk, sifat yang ada lah tu maknan bagi makhluk. Barang yang didapati dengan panca indera yang 5. Itu maknan lah kata. Barang yang didapati dengan panca indera yang 5. Kena panca indera yang 5. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera bau, panca indera rasa, panca indera sentuh, dipanggil deria. Tahu? Deria lah tau. Jadi hak kita dapat lihat dengan mata itu maknan. Mana apa? Warna. Itu maknan. Itu maknan. Hak dapat dengan panca indera dengar, suara pun benda yang ada juga. Benda yang ada, suara. Ada ni. Sebab tu boleh takak suara. Mana maknan? Manis, masing. Sifat maknan yang ada di gula. Sifat maknan yang ada di garam. Gula, garam dipanggil zat. Pada ni. Jadi maknan ni satu benda yang ada. Satu sifat yang ada. Wangi busuk, sifat yang ada. Sifat wangi busuk ni duduk di zat udara. Mana sifat yang ada lagi? Panas, sejuk. Itu dapat dengan panca indera sentuh. Itu dia panggil maknan. Perkara yang ada. Itu je lah. Maknan satu. Jamak ma'aniyun. Itu je. Jadi kudrah, iradah sampai ke kalam adalah sifat maknan. Sifat makna dia panggil. Apa sifat makna ni? Sifat yang ada. Itu je. Mana umpama kudrah atau maknan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah tu maknan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wujud, kidam, baqa, itu bukan maknan. Itu bukan sifat yang ada. Apabila kudrah iradah ni maknan, sifat yang ada, macam mana kudrah iradah ni nak ada di zat Allah? Melazimi akan maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Lagi kat tu. Pada ni. Zat Allah, zat yang ada. Kudrah maknan, sifat yang ada. Zat Allah, zat yang ada. Hak Nabi kita melihat zat Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Adapun selain dari Nabi kita, orang-orang yang beriman dapat melihat zat Allah di hari akhirah. Sebelum qiyamah, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang melihat zat Allah, termasuk Jibril pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kalimullah bercakap tapi tidak melihat zat Allah. Yang melihat zat Allah hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Dalam syurga barulah sekalian orang mukmin dapat melihat zat Allah, sebab zat Allah zat yang ada. Kemudian sifat kudrah maknan, sifat yang ada. Macam mana kudrah nak ada di zat Allah? Kaunuhu qadiran lah. Seolah-olahnya sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah atas jalanan sifat 20. Degi kau tu. Kenapa wujud kidam baqa tak ada seolah-olah pelekat? Itu bukan sifat yang ada. Cuma reti sahaja. Bukan ada macam sifat makna ni dah. Ada ni. Cuma reti sahaja.
Zat Allah bersifat dengan wujud. Zat Allah bersifat dengan kidam. Zat Allah bersifat dengan baqa. Dan wujud kidam baqa boleh lihat dah di hari akhirat? Tak boleh. Itu bukan sifat yang ada. Jadi tak perlulah kepada kaunuhu. Ada pun kudrah, maknan sifat yang ada. Kemudian ada di zat Allah yang qadim, makna sifat yang ada, yang qadimah, yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Macam mana kudrah sifat makna sifat yang ada ni ada di zat Allah Ta'ala? Melazimi akan kaunuhu qadiran. Sifat kaunuhu qadiran seolah-olah sifat yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Sebab apa? Sebab kudrah adalah maknan sifat yang ada. Bila sifat ni sifat yang ada, melazimi akan kaunuhu qadiran maknawiyah. Kan? Satu je lah. Hak pergi kepada hak maknawiyah, jalanan sifat 20. Sebab kudrah adalah maknan sifat yang ada, perkara yang ada, yang dapat dilihat kudrah iradah sampai ke kalam di hari akhirah. Jadi maknan jamak dia ma'ani, sifatun ma'aniyun. Sifat ma'aniyun, beberapa perkara maknan diterjemuh gitu. Ni terjemah kitab ni lah. Beberapa perkara maknan. Beberapa sebab apa? Sebab jamak ada 7 kudrah sampai ke kalam. Jadi beberapa ni terjemahan kepada ma'ani, jamak. Kalau satu maknan, satu benda yang ada, satu sifat yang ada, contohnya kudrah, itu dipanggil maknan. Umpama kudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sifat ma'ani ni 7. Pertama kudrah, kedua iradah, ketiga ilmu, keempat hayah, kelima sama', keenam basar, ketujuh kalam. Ni ketujuh-tujuh ni sifat maknan, sifat ma'aniyun. Beberapa sifat yang bangsa maknan, bangsa perkara benda yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai hak maknan sifat ma'ani ni, barulah kita boleh faham pembicaraan sifat maknawiyah atas jalanan sifat 20. Sebab terkadang, sebab tu kata susunan paridah ni, parti paridah ni, di sebelum masuk makna disibuk ma'ani dulu. Apa di sifat ma'ani? Barulah kita boleh faham apa dia maknawiyah. Ni kita ma'ani lidah ma'ani. Apa dia ma'ani? Terjemah Melayu dia apa dia? Ma'ani beberapa maknan. Apa dia makna? Benda yang ada, sifat yang ada. Kudrah ni sifatun wujudiyatun, sifat yang ada. Lepas tu dia panggil sifat maknan. Apabila wujud kudrah ni sifat makna, sifat yang ada, nak ada di zat Allah Ta'ala, melazimi kaunuhu qadiran. Seolah-olah kaunuhu qadiran ni lah sifat yang melekatkan sifat kudrah, sifat maknan di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak jalanan sifat 20. Tapi kebanyakan kitanya yang kita duk pegang bukan sifat 20, yang kita duk pegang sifat 13. Yang kita ngapa je 20. Hak pegang sebenar adalah sifat 13. Kita tengok nanti huraian sifat maknawiyah. Hak mana sebenarnya hak kita duk pegang?
Jalanan sifat 20 ataupun jalanan sifat 13. Betul kita ngapa sifat 20. Kalau sebut sifat 13 kita pun janggal. Tapi sebenarnya kita faham tak kaedah sifat 20. Kadang-kadang tak faham. Tapi antara sifat 13 dengan sifat 20, jalanan yang rajih, jalanan yang kuat dalil, jalanan yang muktamad adalah jalanan sifat 13. Ni di awal kitab Patipada sudah cerita itu pandangan yang kuat. Tapi kita masyhurnya 20. Masyhur pada hafaz. Pegangan tak berapa nak lepas mana, pegangan tetap sifat 13. Kadang-kadang hura sifat 20. Siapa di kaunu qadirah, dia tak hura sifat 20, dia hura sifat 13 sebenarnya. Tak kenalah dengan sifat 20. Salah dengan hak kaedah sifat 20. Daripada segi pegangan, pegang sifat 13 tak ada salah. Itu jalanan yang muktamad sebenarnya sifat 13. Jadi sifat maknawiyah khilaf dua kaul. Khilaf dua kaul. Mana dua kaul, dua pandangan. Satu kaulnya sifat 20, jalanan Imam Maturidi. Satu kaul, satu pendapat ulama adalah sifat 13, jalanan Imam Asy'ari. Jadi dalam Patipada dia akan datangkan kedua-dua. Maknawiyah jalanan sifat 20, apa pengertian dia? Maknawiyah adalah sifat 13, apa pengertian dia? Kenapa sifat 13 berpegang juga kaunuhu qadiran? Sifat 13 berpegang juga kaunuhu muridan. Tetapi kenapa secara tafsir siapa ke kalam 13 aja? Kenapa pula? Sifat 13 tidak menafikan kaunuhu qadiran sifat Allah. Tidak menafikan kaunuhu muridan sifat Allah. Tetapi tak payah bilang suku, bilang kudrah padang dah. Kaunuhu qadiran tu walaupun sifat lain tapi makna dia dekat-dekat. Jadi tak payah bilang suku ni. Hak mana sifat 13 ni? Kudrah sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Bukan gitu kudrah sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu kudrah. Kaunu qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud keadaan Allah yang kuasa? Keadaan Allah yang kuasa itu terjemahan bahasa Arab kaunuhu, keadaannya, keadaan Allah qadiran, yang kuasa. Itu terjemah baru, bukan maksud dia, bukan pengertian dia. Kaunuhu qadiran, terjemahan Arab kepada bahasa Melayu, keadaan Allah yang kuasa. Apa maksud, apa pengertian kaunuhu qadiran atas dalam sifat 13? Maksudnya ada kudrah di zat Allah. Itu je. Diri ada kudrah di zat Allah tu kaunuhu qadiran. Dan apa beza dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah? Apa dia sifat kudrah? Sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa dia kaunuhu qadiran? Ada kudrah di Allah. Lain tu, tapi pengertian dia bukan sama. Sama tak payah bilang suku lah. Memanglah kaunuhu qadiran tu sifat Allah, tapi dia punya makna dia, reti dia dekat-dekat je dengan sifat kudrah. Jadi nak bilang banyak-banyak buat apa? Jadi cukuplah sampai ke kalam. Sebab kudrah, kaunuhu qadiran memang sifat lain-lain, tapi maknanya dekat-dekat. Iradah, kaunuhu muridan memang sifat lain-lain, tapi maknanya dekat-dekat. Kudrah sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Mana beza? Dari segi makna, retinya sama. Ada pun jalanan sifat 20. Kaunuhu qadiran satu sifat yang melekatkan kudrah di zat Allah. Ini lain tu. Kaunuhu qadiran jalanan sifat 13. Apa maksud kaunuhu qadiran? Ada kudrah di zat Allah. Kaunuhu qadiran atas jalan sifat 20,
Satu sifat yang seolah-olah yang melekatkan sifat kudrah di zat Allah. Tu makna jauh lagi tu. Kudrah dengan makna kaunuka, makna yang jauh tu. Reti yang jauh, makna yang jauh. Kena bilang sukulah. Kaunuhu qadiran, jadilah jumlahnya 20. Tu saja. Jadi sifat 13 sekalipun tidak menafikan kaunuhu qadiran sifat Allah. Tapi apa maksud, apa pengertian kaunuhu qadiran? Ada kudrah di zat Allah. Dah apa beza dengan huraian sifat kudrah, sifat yang ketujuh? Kudrah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Kaunuhu qadiran ada kudrah di zat Allah. Kan sama tu kan. Jadi dia punya pengertian dia dekat-dekat. Maka jalan sifat 13 walaupun kaunuhu qadiran sifat Allah, tapi tak payah bilang sukulah, cukup setakat 13 jua. Ni dalam kitab Fatihah dia akan hurah 2 jalanan tu. Mana bahagian kita? Mana bahagian kita? Lepas tu saya sebut tadi terkadang bawa jalanan sifat 20, bukan sifat 13. Siapa di kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa, maksudnya ada kudrah di zat Allah. Tidak kena dengan maksud pengertian sifat 20 kaunuhu qadiran seumpama tu. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah yang kuasa, maksud dia, pengertian dia ada kudrah di zat Allah. Tu jalanan sifat 13. Itu terkadang walaupun dikatakan bawa jalan sifat 20, tapi dihura salah mengikut kaedah sifat 20, dihura ikut kaedah sifat 13. Salah ke tak? Salah ni sebuah kaedah sifat 20. Ada ni. Tapi pegangan okey je. Kita pegang sifat 13. Tapi apabila sebut kata kaunuhu qadiran atas jalan sifat 20, ia tak bolehlah datangkan maksud pengertian kaunuhu qadiran dengan ada kudrah di zat Allah. Tak betul gitu. Itu jalanan sifat 13. Okeylah. Jadi sifat maknawiyah khilaf 2 kaul. Minggu ni cerita dah lah. Untuk sambung minggu depan lah. Jadi cerita dulu. Jadi apabila berulang-berulang ni, mudah-mudahan kita belajar pula letak niat molek, mudah-mudahan Tuhan Hawi faham kita. Wallahu a'lam. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 9 kalau hok nipi. Muka surat 9, baris yang ke-12 daripada atas. Baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pertama, sidqun. Sidqun kita terima dengan, kita sebut dengan sidik. Artinya, arti sidqun benar. Pertama daripada 3 sifat yang wajib pada hak segala rasul. Pertama daripada 3 sifat yang wajib pada hak segala rasul. Sidqun artinya, arti sidqun benar. Jadi macam minggu lepas kita dah baca hak sifat rasul ni. Itu minggu lepasnya nafsiyah, salbiyah sejam setengah. Lagi pula kepada pembicaraan bab keesaan pada perbuatan. Minggu lepas agak panjang sikit. Sebab di antara sifat salbiyah adalah sifat wahdaniyah kan.
Jadi wahdaniyah ni wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Jadi biasa pergi pada wahdaniyah pada perbuatan ni memang saya agak tekan sedikit, fokus sedikit dan ulang-ulang keesaan pada perbuatan. Sebab dalam bab keesaan pada perbuatan lah hak paling banyak timbul terpesong sekarang. Mana? Pada keesaan pada perbuatan. Yang mana keesaan pada perbuatan inilah asas kepada tauhid rububiyah. Mengesakan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Rabbil Alamin. Suratul Fatihah kita tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tu pun pergi dah kepada keesaan pada perbuatan. Kenapa sekalian pujian tertentu bagi Allah? Sebab hak dia belaka. Tu. Alhamdulillah tu sendiri. Alhamdulillah sekalian pujian tertentu bagi Allah. Mukhtasun lillah tertentu bagi Allah. Mustahaqqun lillah. Hak Allah Ta'ala sahaja segala pujian. Sebab perbuatan dia belaka. Tu Fatihah kita tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Bagi sekalian yang ada ni, Allah Tuan. Hak dia belaka. Hak dia belaka ni bukan buat barang tu je hak dia belaka. Yang berlaku di barang setiap saat, perbuatan Allah belaka. Bukan kata perbuatan Allah buatkan manusia sahaja, bukan. Setiap saat yang berlaku di manusia ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak luar ke, hak dalam ke, organ-organ di dalam berfungsi. Hak luar ni kalau tidur senyap lah hak luar ni. Pada ni kalau tidur organ luar, anggota luar tak berfungsi dah lah. Ke mata tengok lagi tidur pun. Ke telinga dengar lagi tidur pun. Ke lidah bercakap lagi tidur pun. Tu orang panggil apa tu? Mengigar tu. Maknanya hak luar tak berfungsi dah pada masa tidur. Hak organ dalam ke macam mana? Jantung apabila kita tidur, jantung pun tidur. Dia gitu. Ada ni. Sekarang kita tidur. Anggota luar tidur belakalah. Anggota organ dalam tidur juga. Jantung pun tidur, buah pinggang pun tidur. Oh mati kalau dah tidur tu mati. Tidur mati sungguhlah hai haji ni seorang. Memang tidur mati. Bising pun tak kejut dia. Memang tidur mati. Kan kita doa pagi tu kan. Ahyana ba'dama amatana. Tengok tu. Tuhan yang menghidupkan kami selepas Tuhan mematikan kami. Jadi organ dalam kekal berfungsi. Siapa yang buat keesaan pada perbuatan Allah belaka. Ni nak mati keesaan pada perbuatan ni. Hak Tuhan belaka. Jadi hak mengelepah di sifat salbiyah. Tapi pergi pada salbiyah ni kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Duduk situ lekat panjang. Panjang lekat di keesaan pada perbuatan. Sebab apa? Sebab hak situlah hak paling banyak terpesong. Hak keesaan pada perbuatan. Terpesong dari segi pegangan. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berpegang sekalian perbuatan Allah. Tak padan dengan pegang, kena ingat. Tak ingat, tidak berpegang juga.
syirik juga, kafir juga, gugur tauhid juga. Timbul pula hak golongan hak terpesong kelajak kok lain pula. Hak terpesong hak saya sebutnya adalah menafikan keesaan pada perbuatan. Kemudian timbulnya keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kena ingat, kalau tak hadir, tak ingat akan perbuatan Allah, gugur tauhid. Gugur tauhid. Masih lagi menyengutukan Allah dengan makhluk. Masih lagi kena bakar dalam api neraka. Sebab apa? Sebab ingatan di hati kita yang buat. Ingatan di hati memanglah bangun duduk kita yang buat. Ingatan di hati, pegangan hak Tuhan belaka. Tapi ingatan hak kita masih lagi menyengutukan Allah, masih lagi kena bakar api neraka sebab syirik. Ni melampau salah kat tu pula. Ni jadi banyak penyakit. Hak timbul hak fatwa baru ni lah, hak menyatakan kumpulan ni kumpulan yang sesat. Bukan setakat tu lah, banyak lagi lah kesesatannya. Banyak lagi kesesatan. Tapi kesesatan kumpulan ni kesesatan yang sangat nyata. Tapi malangnya sebelum diisytiharkan sesat, dia sudah merebak, dia sudah mengadakan program yang besar-besar. Ramai orang-orang perempuan yang dipengaruhi. Lama dah dia bergerak ni. Kesesatan tu sebenarnya lama dah nyata. Tapi wallahualam lah pihak berkuasanya macam mana. Mana berkembang tu lama dah. Memang kesesatan sangat nyata. Ini hak timbul hak dalam FB sekarang ni. Hak fatwa-fatwa negeri yang menghukumkan sesat. Nak kasih ke Nabi pun tak boleh. Kasih ke Nabi akan terhijab kita kasih akan Allah. Nabi inilah yang menghijabkan kita dengan Allah. Allah kata, ni lagi berat. Ni lagi berat. Dia nak hilangkan Nabi ni. Tak ada Nabi, tak ada. Sebab Nabi ni menyebabkan kita terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Tapi kesesatan kumpulan ni bukan sekarang, lama dah. Ni kafir, ni syirik, gugur tauhid, gugur iman, gugur tauhid tiap-tiap hari kita ni. Tidak merasai kekuasaan Allah, masih lagi merasai kekuasaan diri. Ni bukan orang ngaji agama pun, bukan orang ngaji agama. Orang ngaji Amerika, ngaji ilmu dunia. Kemudian dia pun mengkaji ni. Ni kaji kitab hikam tanpa berguru. Jadi biasa ni. Memang orang cerdik tu, Amerika tu. Belajar ilmu dunia. Tapi macam mana orang-orang yang lain boleh turut orang yang bukan latar belakang agama? Bukan latar belakang agama, semua orang tahu. Tapi macam mana boleh turut? Macam mana boleh turut yang orang tu memang bukan latar belakang agama? Sekarang ni kadang-kadang orang ambil orang yang boleh bercakap sedap, boleh bercakap manis. Cakap sedap, cakap manis, orang lelaki ke orang perempuan ke, hak ni lah yang akan naik. Yang akan naik cakap sedap, cakap mendayu-dayu je. Orang perempuan sama, kalau orang lelaki pun sama. Ustaz-ustaz cakap mendayu-dayu tu. Tapi latar belakangnya agama ke tak? Tidak. Tapi panggilannya ustaz, panggilannya ustazah. Latar belakang agama ke tak? Tak. Pasal ambil mana ilmu? Mudah sekarang ni, boleh ustaz, boleh ustazah, mudah. Orang tu bidang lain, bukan bidang agama. Cakaplah bidang dia. Cakap dalam bab agama. Boleh masuk dalam dia Hakim contohnya. Ni macam mana ni nak hilang daripada kita? Allah Ta'ala belaka, lenyap kita. Cakap dalam dia Hakim. Dia ambil tu, dia baca kitab hikam 3 hari khatam. Baca sendiri. Ni pun orang bukan kitab hikam tu salah. Dia membaca sendiri, dia pakai akal dia sendiri. Boleh ceramah ni dalam dia Hakim. Kita tengok pencuri. Jangan kita ni ada pencuri, kita kena ingat siapa yang mengatur. Bukan tengok pada pencuri. Kita kena lenyapkan pencuri, tidak ada.
Yang ada hanyalah yang mengatur. Allah Ta'ala lah. Ingat akal Allah. Jangan ingat pencuri tu. Pencuri makhluk tak berkah. Allah sedap. Cuma dia hakim tu. Tapi dia bukan bidang agama. Cakap lembut, cakap manis. Kalau follower dalam FB juta lah. Tapi bidang agama ke tak? Tak. Cakap sedap. Kita nak ambil ilmu agama bukan orang daripada bidang agama. Memang kita nak bunuh diri agama kita. Nak bunuh agama kita sendiri. Jangan lihat pada pencuri. Lihat kepada yang mengatur. Allah Ta'ala. Apa yang telah atur pasti ada hikmah. Tidak sia-sia. Apa hikmahnya? Hikmahnya kemungkinan dalam rumah kita tu ada harta hak tak comel. Dalam rumah kita tu. Harta tu dapat daripada hasilan yang tak comel. Jadi Allah Ta'ala hantar pencuri ni untuk mengeluarkan harta tak comel daripada rumah kita. Jangan mahu pada pencuri. Bahkan kena terima kasih pada pencuri. Sebab pencuri tu nak mengeluarkan harta tak baik dari rumah kita. Mana syariat? Syariatnya mana? Haram mencuri tu syariat nak buat mana? Pencuri pula tak kena naik rumah orang ni. Naik rumah orang ni kena. Naik kamar-kamar. Jangan pandang kepada kami, pandang kepada Allah. Kami datang ada hikmah. Qada Allah Ta'ala belaka. Lepas tu esok lusa mari pula. Mari lagi, tak habis lagi harta tak baik dalam rumah awak. Senang dia nak menafikan syariat. Pandang kepada Allah, jangan pandang pada pencuri. Pencuri hanya zahir saja. Hakikinya gerak-gerik pencuri qada. Tak ada pencuri Allah Ta'ala belaka. Pandang pada Allah. Apa nak pandang pada pencuri? Pencuri makhluk tak berkah. Itu hakikat. Syariatnya mana? Syariatnya mana? Nah, ni orang baca-baca kitab hakikat yang tidak berguru tapi boleh berbicara. Pandai diberi ruang dan dia aikim. Orang ni nak agama buka dia aikim. Dia ambil orang yang seumpama ni yang bukan bidang agama pun. Cakap dalam bidang kepakaran dia lah. Apa nak bibi dia cakap dalam bidang agama? Salah pegangan bab keesaan pada perbuatan satu grup. Ni pula keesaan pada perbuatan tak ada. Kita ni tak ada. Tidak berpegang di itu usaha itu terundur jadi Jabariyah pula. Tuhan tu Jabariyah. Kita duduk tekan hak Qadariyah, menafikan keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan, menafikan itu usaha. Akhirnya tunduk jadi Jabariyah pula. Ni kita ni akhir zaman ni nak letak molek tu. Letak molek akidah kita tu. Akidah anak cucu kita tu. Kena letak molek. Orang sekarang ni dia tak kira kepada latar belakang pengajian, dia kira kepada kepandaian berbicara. Kepandaian berbicara. Pandai bicara, lembut bicara, sedap bicara, orang akan turut. Kalau baca kitab sekalipun tak pandai bicara, orang tak mahu ngaji. Paling ngaji dengan dia, ngatuk mata ngaji dengan dia. Ngatuk mata ngaji dengan dia. Padahal dia orang ngaji lama, kita nak ilmu. Masa saya ngaji dulu, kalau nak kira tu buat sedap-sedap, sebahagian sedap-sedap, sebahagian lagi tu ngatuk mata. Tapi kita tunggu sebab kita nak ilmu dia, bukan nak sedap cakap dia. Itu halua telinga sedap cakap ni. Halua telinga sedap cakap ni. Ada tu buat sedap cakap, sedap dicerita kita pun dak ngatuk ada. Tapi ada gak teguh hak tak sedap cakap. Dia jenis serius. Tu serius. Hak jenis hak kalau kita duduk pondok kok jenis hak warak senyap tu dia serius. Hak jenis hak ustaz-ustaz hak agak baik gura tu dia ngajar sedap sikit. Dia pandai layan kita. Ada ni. Kalau hak jenis ustaz-ustaz hak tak ngajar je. Tak ngajar dah pondok, dia senyap dah pondok. Tu dia kadang-kadang. Tapi kita ngaji dengan dia sebab apa? Ilmu dia. Bukan nak halua telinga. Sekarang nak halua telinga. Ilmu tak penting. Ilmu pegangan tak penting. Ilmu mayabang tak bicara baik ini pas tak ngaji tak mau puang. Hak dia pentingnya
Amal pagi amal mana? Amal baca hak mana? Baca hak mana? Amal ni, ni amal ni, ni banyak ni nak amal. Ni lagi rasa ni rasa. Kalau amal ni kita akan rasa, rasa nanti amal ini nak amal aja. Akidah dia macam mana? Semayang pah macam mana? Baik ni pah macam mana? Tak mengaji. Bab sifat hati, sifat baik, sifat buruk macam mana? Tak mengaji fardu ain. Dia nak pergi dengar, hari ni boleh dah. Amal pagi banyak ni. Amal tengah hari banyak ni. Nak hak ni kena baca ni. Amal nak pergi cari. Bab pegangan macam mana? Tapi hak gini lah orang minat. Ada ni. Ujian akhir zaman gitulah. Jadi kita kena letak molek kita tu. Akidah kita, keesaan pada perbuatan, kedudukan syariah, kedudukan etios kita nak letak tu macam mana? Kena letak molek. Yang tu kita panjang melepas tu, bab salbiyah kita pergi kepada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Ni kita balik pada hak kitab kita ni, hak sifat Rasul. Hak sifat Rasul. Jadi yang kitab kita ni sifat Rasul 3. 3 kita biasanya 4 lah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan kita Hidayatus Salikin ni 3. Sidik, amanah, tabligh. Contoh laginya kitab Hidayatus Salikin 3 ke? Sidik, amanah, tabligh. Dan banyak kitab-kitab 3. Lepas tu sifat fatanah. Sifat fatanah setengah menyatakan sudah masuk di bawah tabligh. Bila Rasul ni menyampaikan, pasti Rasul fatanah. Sebab kalau tidak cerdik nak menyampaikan macam mana? Gitu. Ada ni. Tapi kita biasanya sifat Rasul 4. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ni sifat yang wajib pada akal. Sifat yang wajib pada akal dengan bahawa akal tak terima seorang Rasul pilihan Allah tidak bersifat dengan sifat sidik, bersifat dengan sifat kazib, dusta. Akal tak terima. Akal tak terima seorang Rasul yang dipilih oleh Allah tidak bersifat dengan sifat amanah, sebaliknya bersifat dengan sifat khianah. Akal tak terima. Akal tak terima seorang Rasul yang dipilih Allah tidak bersifat dengan tabligh, menyampaikan, sebaliknya bersifat dengan kitman, menyembunyikan. Akal tak boleh terima. Mana dipanggil sifat yang wajib pada akal, sidik, amanah dan tabligh. Itu sifat wajib pada akal. Hak wajib syaraknya kita pegang di akidah kita. Rasul, sidik, Rasul, amanah, Rasul, tabligh. Kita pegang di akidah kita. Ini kewajipan syarak atas kita. Tadi wajib akal. Kita fikir kau akal, seorang Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastilah bersifat dengan benar. Kalau bersifat dengan sifat dusta, Rasul pilihan Allah ni, mustahil pada akal tak boleh terima. Mana boleh jadi pula Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat dusta? Itu dari segi akal. Bila akal memutuskan seumpama tu Rasul mesti benar, ni akal mutuh. Ni panggil hukum akal. Hukum ni mutuhlah hukum ni. Hukum akal yang memutuskan. Hukum syarak yang memutuskan. Hukum adah yang memutuskan. Apa dia adahnya? Biasa macam mana? Biasa makan banyak kenyang. Maka adah memutuskan makan banyak wajib kenyang. Wajib apa tu? Wajib adah. Adah yang memutuskan makan banyak wajib kenyang. Apa dia ni? Itu dia panggil hukum. Hukum ni keputusan. Manakala hukum akal yang memutuskan. Jadi akal memutuskan Rasul mesti benar. Akal memutuskan dusta mesti dok sama sekali. Ini hukum akal dipanggil. Ini akal memutuskan
Rasul mesti benar. Rasul tidak dusta. Ini akal memutuskan. Kita pun pegang di akidah. Ini jazam putus di hati, Rasul benar. Jazam putus di hati, Rasul tidak dusta. Ni hak syarak pegangan. Ada ni. Jazam putus di hati, Rasul amanah. Jazam putus di hati, kejak di i'tikad kita, Rasul pasti tidak khianat. Itu wajib syarak atas kita. Jazam putus di hati kita, i'tikad ni kejak Rasul menyampaikan. Jazam putus kejak di i'tikad kitanya, Rasul tidak kitman, tidak sembunyi akan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil wajib syarak atas kita. Berpegang tu wajib syarak atas kita. Ada ni. Adapun Rasul benar, adapun Rasul amanah, adapun Rasul menyampaikan, itu kewajipan syarak atas Rasul sendiri pula. Hak pegang ni, Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh, ini wajib atas kita. Diri Rasul bercakap benar, diri Rasul amanah, tidak mengerjakan larangan, diri Rasul tabligh menyampaikan, itu kewajipan syarak atas Rasul. Rasul ada kewajipan macam kita juga. Apa tak ada? Rasul ada kewajipan macam kita. Bahkan hak kita sunat, terkadang Rasul wajib. Hak kita sunat, contohnya ibadah korban, kita sunat, Rasul wajib. Ada lagi beberapa amalan yang kitanya sunat tapi Rasulnya wajib. Jadi Rasul pun ada hukum hakam, adalah. Sebab tu Rasul kita panggil maksum. Apa maksumnya? Rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Apa maksum? Maksum dengan makna Rasul terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Kita sebut gitu je. Kita lupa tambah satu lagi. Yang pertama, Rasul terpelihara daripada melakukan perkara larang, dan Rasul terpelihara daripada meninggalkan perkara yang disuruh. Faham ni? Dia cuma sebut perkara dilarang sebab tu hak besar. Kita ni sebenar hak besarnya meninggalkan perkara dilarang. Sebab apa? Hak tu paling payah. Kalau kita meninggalkan perkara larang, apa yang disuruh pastilah kita kerjakan. Sebab kita antara tinggal larangan dengan buat suruhan, mana hak lebih payah? Hak lebih payahnya meninggalkan larangan. Mengaji Al-Quran rajin sangat-sangat, itu suruhan. Mengaji Al-Quran rajin sangat sebab itu suruhan. Meninggal kelarangan mengumpat, tak boleh nak tinggal-tinggal bab mengumpat. Mana? Itu dah. Oh, mengaji Quran sekejap-sekejap khotam, sekejap-sekejap khotam. Lepas tu sekejap-sekejap mengumpat, sekejap-sekejap mengumpat. Nampak tak di situ bahawa meninggal kalangan tu lebih payah daripada mengerjakan suruhan. Sebab itulah sabar atas meninggalkan larangan boleh 600 kebajikan. Sabar atas mengerjakan suruhan 300 kebajikan. Ada ni. Sabar atas meninggalkan larangan, sabar nak mengupak ni, nak mengupak ni. Pada ni. Tapi sabar boleh 600 kebajikan. Sabar atas mengerjakan suruhan 300. Sebab apa? Waktu ringan sikit. Maka disebut Nabi maksum terpelihara daripada mengerjakan larangan.
Sama telah pula meninggalkan suruhan, terpelihara sama sekali. Ada ni. Jadi Rasul ni terpelihara daripada mengerjakan larangan. Faham tak? Maknanya perkara tu Rasul pun dilarang juga. Rasul terpelihara daripada meninggalkan suruhan, berarti Rasul pun ada suruhan juga. Maknanya Rasul pun ada larangan syarak, Rasul pun ada suruhan syarak, tapi Rasul terpelihara daripada mengerjakan larangan. Makna Rasul pun ada hukum hakam juga. Kita ada suruhan, ada larangan, hukum hakam atas kita umat. Rasulnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu rasul kita. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada suruhan, ada larangan. Siapa rasul bagi Nabi kita? Nabi kita sendiri. Dia gitu. Sebab Nabi kita menjadi rasul bagi sekalian makhluk. Nabi kita menjadi rasul. Nabi kita menjadi rasul termasuk kepada jin. Nabi kitalah satu-satunya yang diutuskan kepada manusia dan juga kepada jin pada purung agama. Rasul-rasul lain hanya diutuskan kepada manusia juga, tidak diutuskan kepada jin. Dan jin pula tidak ada rasul di kalangan jin. Nabi Sulaiman bukan menjadi rasul kepada jin, tetapi menjadi raja kepada jin. Bukan menjadi rasul kepada jin. Menjadi rasul kepada jin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita menjadi rasul kepada sekalian. Bal ila nafsih, bukan Nabi kita menjadi rasul kepada diri Nabi kita sendiri. Ada ni. Jadi Rasul ada suruhan, ada larangan. Siapa Rasul bagi Nabi kita? Nabi sendirilah. Makna Nabi kita menjadi Rasul, menyampaikan agama kepada umat dan menyampaikan agama pada diri Nabi sendiri. Maka Nabi pun ada suruhan, Nabi pun ada larangan. Jadi Nabi ini benar, ini kewajipan syarak atas Nabi. Nabi boleh pahala. Nabi amanah, kewajipan syarak atas Nabi. Nabi boleh pahala. Nabi menyampaikan, kewajipan syarak atas Nabi. Nabi boleh pahala. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampai oleh kamu akan barang yang disampaikan. Balligh ma, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Sampai oleh kamu akan wahyu yang diturunkan kepada kamu. Jadi Nabi pun siapa? Nabi boleh pahala, itu kewajipan syarak atas Nabi. Tapi kita bicara kita lah, kewajipan syarak atas kita. Kita berpegang di akidah Rasul benar, tidak dusta. Rasul amanah, tidak khianah. Rasul menyampaikan, tidak kitman, tidak sembunyi. Kemudian fatanah, cerdik. Fatanah, cerdik. Kewajipan syarak atas kita, kita berpegang. Kewajipan syarak atas kita, kita berpegang Rasul fatanah. Rasul tidak baladah, bodoh. Rasul fatanah, Rasul cerdik, Rasul tidak baladah, tidak bodoh. Itu kewajipan syarak atas kita. Fatanah, ada tak kewajipan syarak atas Rasul? Sidik, Rasul wajib juga sidik. Amanah, Rasul wajib amanah. Tabligh, menyampaikan, Rasul wajib tabligh. Amanah, fatanah, Rasul wajib fatanah. Rasul fatanah, Rasul boleh pahala. Rasul bodoh, Rasul pun berdosa gitu. Dia sidik, amanah, tabligh. Ini perkara ikhtiariyah dia panggil.
perkara yang bangsa pilihan hamba, maka ada kewajipan atas hamba. Hamba termasuk rasul, rasul pun hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan malam dengan hambanya. Siapa hamba? Nabi SAW. Jadi sidik, amanah, tabligh perkara ikhtiariah, pilihan hamba, maka adalah kewajipan atas hamba. Adapun cerdik, fatanah, itu bukan ikhtiariah, itu bukan perkara yang bangsa pilihan. Ke boleh pilih, boleh buat cerdik? Boleh? Kan kita cakapkan buat kau cerdik sikit, buat bodoh semua ni. Boleh buat cerdik ni. Ada ni. Jangan kau buat cerdik sangat, buat bodoh kau sikit. Buat cerdik sangat ni orang memperalatkan kita, orang yang mempergunakan kita. Sebab kita buat cerdik sangat, buat bodoh kau sikit. Kena cerdik bodoh ni boleh buat. Ikhtiariah tau. Oh, kalau cerdik ni boleh buat, tak ada orang tak lulus bereksanya. Buat cerdik belaka lah, mana boleh buat cerdik bodoh ni. Ada. Jadi cerdik bodoh ni bukan perkara ikhtiariah, maka tak ada hukum lah, tak ada kewajipan lah atas rasul fatanah. Sebab itu bukan perkara ikhtiariah. Kita memanglah wajib berpegang rasul fatanah. Sebab kita berpegang ke tidak, ini ikhtiariah kita, pilihan kita. Nak berpegang, tak mau berpegang, nak percaya, tak mau percaya, ini ikhtiariah kita, pilihan kita. Adapun diri rasul tu sendiri, fatanah, itu bukan pilihan rasul, maka tak ada kewajipan syarak atas rasul fatanah. Kalau atas jalan 4 sifat ni lah. Sidik, amanah, tabligh, kewajipan syarak atas rasul. Fatanah, tidak ada kewajipan syarak atas rasul. Ada ni. Tapi ingat baik ni kita sebut ikhtiariah. Ikhtiariah pun pada zahir je. Contoh-contoh kita. Pilihan kita nak cakap benar ke, nak cakap dusta ke, pilihan kita. Kita nak amanah ke, kita nak khianah ke, pilihan kita. Kita nak menyampaikan ilmu, kita nak menyembunyikan ilmu, pilihan kita. Ikhtiariah. Kita nak cerdik ke, kita nak bodoh ke, tu bukan pilihan kita. Kalau Tuhan buat jadi cerdik, cerdiklah dianya. Geliga dianya. Dan Tuhan jadi bodoh, bodohlah, dua benda dianya. Gitulah. Ada ni. Kita ni cakap benar, cakap dusta, pilihan. Amanah, khianah, pilihan. Menyampaikan ilmu, menyembunyikan ilmu, pilihan. Maka adalah hukum syarak atas kita, suruhan dan larangan. Suruhan syarak cakap benar, larangan syarak cakap dusta. Sebab apa? Sebab itu ikhtiariah, pilihan kita. Ikhtiariah kena ingat baiklah, hanya pada zahir sahaja. Itu je. Hanya pada zahir. Ini sebut sama mudah. Ini hanya pada zahir, pilihan kita. Hakikinya keesaan pada perbuatan, semua tu perbuatan Allah. Memilih cakap benar, perbuatan Allah. Memilih cakap dusta, perbuatan Allah. Memilih kitanya akan amanah, perbuatan Allah. Memilih kita akan khianah, perbuatan Allah. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya tidak ada perbuatan ikhtiariah. Hakikinya semua perbuatan ittirariyah belaka. Hak Tuhan belaka. Itu hakiki dia. Ada ni. Hakikinya semua perbuatan ittirariyah, hak Tuhan belaka, tak ada kita langsung. Semua keesaan pada perbuatan kan. Kesemua qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebut kata perbuatan ikhtiariah ni pada zahir. Itu je. Ini saya biasa duk ulang-ulang pertanyaan. Pertanyaan ni saya ambil dalam rakaman, saya ambil dalam tulisan. Antara biasa di soalnya, soalan ni berbentuk kita bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan Allah. Kita bebas memilih
ataupun kita terikat, majbur terikat dengan ketentuan Allah. Soalan biasa lebih kurang sama juga. Allah telah menentukan segala-gala ataupun kita yang memilih sendiri. Bukan sama je soalan tu. Jadi sekarang ni kita bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan Allah. Dia kita kena pastikan dahulu. Ketentuan Allah ni sekalian ke tidak? Kena korek dulu tanya. Sekarang soalan kita bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan Allah. Terikat dengan qada Allah yang sifat iradah itulah. Kita kena tanya balik. Ketentuan Allah ni setakat mana? Ketentuan Allah ni setakat mana? Sebahagian? Sekalian? Kena mati waktu dulu. Sebahagian kita kena qada tu dulu. Sebab kita sekalian qada qadar, sekalian ketentuan Allah. Kalau dia berpegang bukan sekalian ketentuan Allah, kena perobat tu dulu tu akidah salah dah, diumbi tu salah dah. Oh iyalah, sekalianlah ketentuan Allah. Okey, lepas seperekat. Memanglah sekalian ketentuan Allah. Mati molek dah ni, mati molek. Sekalian ketentuan Allah. Allah telah menetapkan segala-gala. Lepas tu kita tidak terikat, kita bebas, kita boleh lari daripada ketentuan Allah. Oh, power kita, power lah. Ada ni, dia kena ambil sesa dulu. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya ataupun terikat dengan ketentuan Allah. Tak jawab lagi tu. Ketentuan Allah ni setakat mana? Sekalian ke tidak? Oh memang sekalian. Dan kalau sekalian ketentuan Allah, kalau kamu tidak terikat, jadi Tuhan menentukan. Tiba-tiba kita tak terikat. Kita Tuhan berlawan dengan Allah, menang kita. Kalau Allah tidak menentukan, Allah menentukan sebahagian Allah tidak menentukan. Allah tidak menentukan, kita tak terikat. Mana sabarlah sebab Allah tidak menentukan. Pung salah dah ni. Allah menentukan sekalian, kita tak terikat, lagilah salah. Allah menentukan sebahagian, maka kita terikat. Sebahagian Allah tidak menentukan, maka kita bebas. Tu salah dah. Ada ni. Tapi kalau Allah menentukan sekalian, tapi kita tidak terikat, lagi salah. Ginilah contoh-contoh kita dengan anak kita. Hak ni ikut ketetapan kita. Hak ni kau pandamu lah, mu besar dah buat keputusan sendiri. Lepas tu dia buat keputusan sendiri. Kita tak rasa apa sebab selagi diikut hak kita, ketetapan kita, peraturan kita hak ni selagi diikut, okey. Hak ni mu fikir dirilah, mu besar dah. Ada ni. Jadi kalau hak bukan tetapan kita ni, dia bebas. Kau ada dia, kita tak rasa apa. Tetapi kalau selagi duduk dengan ayah, mung tak ada ketetapan mung, kena ikut ketetapan mak ayah. Ni mung putus ni. Ni dia kata tu. Putus ni, kena ikut ketetapan mak ayah belaka ni. Tiba-tiba anak kita buat pandai-pandai. Mana apa tu? Kuat anak daripada kita mak ayah kengeng. Kalau kita tidak menetapkan, anak kita buat kerja sendiri, tak nampak kengeng kita. Sebab tu bukan hak kita. Kita beri kebebasan dah ke dia. Tetapi kalau kita menetap belaka, tiba-tiba dia tak terikat dengan ketetapan kita, dia bebas sendiri. Macam mana kita mak ayah? Air muka kita macam mana? Jadi kalau Allah menetapkan segala-gala, hamba tidak terikat. Apa benda hamba ni? Kuatnya hamba. Kalaulah kita berpegang Allah menetapkan segala-gala, terikatlah kita siapa kita.
Lepas tu kita ada kebebasan ke dok? Bebas apa dah Allah, kita terikat dalam ketentuan Allah. Lepas tu kita tak ada bebas langsung lah. Kita bebas pada zahir. Hakikinya kita terikat sebab hak Tuhan belaka. Tu je lah. Kalau tanya, adakah kita ni bebas memilih ataupun terikat dengan ketentuan Allah? Kita jawab, kita bebas memilih pada zahir. Kita terikat pada hakiki, sebenar-benar kita terikat. Sebab apa yang kita pilih, itulah qada qadar. Apa yang kita lakukan, itulah qada qadar. Makna apa? Sekalian perkara iktirariyah belaka. Hak Tuhan belaka, tak ada ikhtiariyah. Sebut ikhtiariyah tadi kan, benar, dusta, amanah, khianah, menyampai, menyembunyikan ilmu. Ikhtiariyah pada zahir. Hakikinya terikat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikinya benar ke, dusta ke, amanah ke, khianah ke, menyampai ke, sembunyi ke, fatanah ke, baladah ke, sama je. Hak Tuhan belaka. Tapi balik pada syariat, perbuatan ikhtiariyah, sidik, amanah, tabligh, kewajipan syarak atas Rasul. Kewajipan syarak atas kita berpegang di akidah Nabi Rasul, bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, tidak bersifat dengan sifat dusta, khianah dan sembunyi. Jadi pertama sidik artinya benar, kedua amanah artinya kepercayaan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.